Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddir lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Abdullah bin Ibrahim Al-Jabi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kata dia, mana dia? Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata musannif yakni Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, ay Allahumma arhamhu. Rahima fi'lun mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab, hu maf'ulun biha dhamirun muttasilun barizun mabniyun ala al-dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi kata musannif awal-awal sekali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah khatam ataupun habis muqaddimah ataupun khutbatul kitab bagi syarih. Sekarang nak masuk pula khutbatul kitab bagi matin ataupun musannif Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim ialah dengan nama Allah yang amat murah. Dengan nama Allah, siapa Allah, sifat yang amat murah. Itu terjemahan Ar-Rahman. Yang amat murah tu bagi segala hamba-Nya, hamba Allah. Yang mukminin, sifat bagi segala hamba. Ataf dan yang kafir di dalam negeri dunia ini. Tu tafsir bagi Ar-Rahman. Bukan terjemah sajalah ni. Bukan kata yang maha pemurah saja tak. Pemurah tu pemurah siapa? Dia tafsirkan pemurah bagi segala hamba-Nya, sama ada yang mukminin iaitu orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, ataupun orang yang kafirin iaitu orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, tak mau beriman. Yang semuanya Allah Ta'ala pemurah dua-dua puak ni di dalam negeri dunia. Bukannya akhirat. Tu Rahman. Lagi pula yang amat mengasihani bagi segala hamba-Nya, hamba Allah yang mukminin di dalam negeri akhirat. Noktah. Jadi kalau Ar-Rahim pula, kalau terjemahan dia maha mengasihi, maha penyayang lah. Jadi maha penyayang ni kok mana? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan sifat rahim dia ataupun asma Ar-Rahim dia. Maha mengasihani dia itu khusus kepada orang mukmin di dalam negeri akhirat, dengan memberikan syurga, memberikan nikmat syurga, memberikan nikmat melihat Allah
dan sebagainya. Yang ni tak dapat bagi orang kafir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, memulai ia Syekh Ahmad Al-Fatani, musannif memulai akan risalah ini, yakni risalah apa dia? Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Dia kata apa? Ketahui olehmu bahwasanya memulai ia. Jadi dia kata memulai ia musannif akan risalah ini, ketahui olehmu. Ketahui olehmu bahwasanya memulai ia musannif dengan basmalah itu kerana mengikut dengan Quran. Dia panggil iqtidaan bil Quran. Jadi Syekh Ahmad musannif ni dia ni memula dengan bismillah sebab apa? Pertamanya kerana mengikut Quran, iqtidaan bil Quran. Iqtidaan bil Quran min haitsu tartib, dari sudut tertib. Tengok Quran atas sekali, yang mula-mula sekali ialah bismillahirrahmanirrahim. Maka musannif itu mengikut tertib yang dibuat oleh Quran. Yang pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Quran tu sifat yang maha mulia. Kalau bahasa Arab Al-Quranul Karim. Dan ataf kepada mengikut dan beramal dengan muqtada. Muqtada ni ketetapan ataupun mafhum. Dengan muqtada, yakni perkara yang dapat difahami, perkara yang ditetapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia kata begitu? Kerana zahir hadis itu tidak menunjukkan tuntutan untuk memulakan bismillah, tapi muqtada, dengung-dengung cakapan Nabi itu nampak macam suruh mula. Mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita pada syarak, yang tiada dimulai padanya pada pekerjaan yang mempunyai cita-cita pada syarak, yang mempunyai kepentingan dalam syarak, tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah terpotong ekor. Terpotong ekor, terpotong kudung boleh, terpotong boleh, kudung boleh, makna kuranglah. Yang ni qalilul barakah, iaitu kurang berkat. Jadi dalam hadis ini tidak ada menunjuk secara sarih, secara jelas menunjukkan suruh mula dengan bismillah. Maka macam mana? Dia kata muqtada. Apa yang dapat kita faham daripada hadis ni? Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mula bismillah. Sebab dia kata, Nabi SAW kata, setiap perkara yang ada cita-cita, yang ada kepentingan dalam syarak, kalau tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, niscaya terputus ekornya. Maknanya apa? Makna bila baca bismillah untuk mendapat berkat, untuk tidak terputus ekornya, untuk tidak menjadi kudung, untuk tidak menjadi penyakit juzam. Itu. Kemudian kata musannif, dan makna terpotong ekor tu ialah kurang berkat. Wa ma'nahu qalilul barakah, kurang berkat. Sama ada riwayat fahuwa aqta', fahuwa ajdam, fahuwa abtar. Semua itu bermakna qalilul barakah. Kemudian kata musannif rahimahullah, kata syarih rahimahullahu ta'ala, dan jika tamam, ini ghayah. Ghayah bagi kata kurang berkat tu. Kurang berkat tu, dan jika tamam, yakni sempurna ia pekerjaan tu pada zahir sekalipun. Walaupun pada zahir nampak elok, pada zahir nampak kemah, nampak serba elok, tapi hakikat makna dia secara maknawi tak berkat, tak ada masalah, tak sempurna. Perbuatan yang kita nak buat tanpa baca bismillah tu dapat buat, tak ada masalah, tapi kurang berkat dalam perbuatan tersebut. Itu je. Kemudian kata musannif, kata syarih musannif rahimahullah taala, tiada tamam ia pekerjaan itu pada makna mana ni?
dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu betul-betul lah. Dan jika tamam ia pada zahir sekalipun, tiada tamam pekerjaan itu pada makna, yakni secara maknawi. Secara zahir nampak sempurna dah, boleh laksanakan perbuatan tersebut tanpa ada cacat celah. Tapi pada dari sudut makna, dari sudut maknawi, dari sudut batin, ada kekurangannya, iaitu dari sudut keberkatan. Kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan bahawa Allah Ta'ala itu, jadi nak hurai pula bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sekarang Allah dulu. Dan bahawa Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang wajibil wujud. Nama bagi satu zat yang wajibil wujud. Apa wajibil wujud? Iaitu benda yang mesti ada. Tak terima di akal dia itu tak ada. Tak terima di akal dia itu tidak ada. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mungkinul wujud. Kita ni pada akal boleh terima kita ni ada, boleh terima kita ni tak ada. Kalau syarik billah, sekutu bagi Allah, isteri bagi Allah, anak bagi Allah, itu mustahilul wujud. Benda yang difikirkan pada akal, benda tu tak boleh ada, kerana itu mustahil. Tu Lagi pula khas ia Allah tu pada lafaznya lafaz Allah, dan pada maknanya makna Allah. Jadi dari sudut lafaz Allah dan makna Allah tu hanya tertentu khas pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diguna pakai kepada orang lain. Maka apa makna khas pada lafaz? Dia pun disebut maka erti, yakni maka bermula erti khas pada lafaz itu, tertentulah lafaz Allah itu nama bagi Tuhan kita jua, yakni sahaja, dan tiada harus, yakni haram, dipernamakan dengan dia, dengan Allah, akan yang lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Noktah. Jadi khas pada makna, khas pada lafaz. Mana lafaz Allah tu? Jadi khas pada lafaz lagu mana? Iaitu tak ada siapa pun yang boleh guna lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan Allah sahaja. Tak boleh. Sehingga kan dalam kitab Hasyiah Al-Bijmi Al-Khatib disebutkan bahawasanya haram menamakan anak dengan Allah. Bahkan ada satu cerita yang dinukilkan, ada orang yang pernah namakan anak dia dengan Allah, maka dia disambar petir. Tu Mana tak boleh kita namakan selain daripada Allah Ta'ala dengan nama Allah, tak boleh, kerana itu khas, hanya tertentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melainkan, dia kata tak boleh haram, melainkan makna harus. Melainkan dengan makna harus atas jalan sandaran. Dia panggil atas jalan idhafah. Ada mudhafun, ada mudhafun ilaih. Macam mana tu? Seperti Abdullah. Jadi Allah tak boleh, tapi kalau Abdullah boleh. Nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, nama yang paling disukai Allah Ta'ala ialah Abdullah thumma Abdur Rahman, iaitu Abdullah kemudian nama Abdur Rahman. Dua nama ni ialah nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah bolehlah, boleh, tak ada masalah. Abdullah boleh. Bukan kita kata Allah dak Abdullah, makna hamba Allah. Layaklah untuk orang tu diberikan nama dengan Abdullah. Nabi SAW pun digelar oleh Allah Ta'ala Abdullah, yang paling seronok dan paling mulia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dia direct daripada Tuhan, mengaku sebagai hamba. Kita ni memang hamba dah, tapi belum tentu Allah Ta'ala mengiktiraf kita sebagai hamba. Macam guru dengan murid lah, kita duk bangga guru kita sekian, tapi belum tentu guru kita itu mengiktiraf kita sebagai murid dia. Kemudian arti pada khas pula. Dan arti khas pada makna itu, tertentulah makna Allah itu dengan ma'budun bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin. Apa dia? Artinya, arti ma'budun bihaqqin ialah zat yang disembahkan dia, yang disembahkan zat dengan sebenar-benar sembah. Tiada dapat noktah habis.
Jadi Allah pula khas pada makna. Mana khas pada makna? Yakni makna Allah itu hanya khusus kepada al-ma'budu bihaqqin. Zat yang disembah dengan sebenar. Tak ada zat lain yang dinamakan Allah, dan tak ada zat lain yang ada makna Allah. Tak ada. Yang ada makna Allah iaitu benda yang berhak disembah ialah Allah sahaja. Tidak ada yang selain daripada itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada dapat maknanya makna Allah itu bagi yang lainnya, yang lain daripada Allah tak ada. Secara lafaz pun tak boleh dinamakan kepada makhluk, secara makna pun tak ada selain pada Allah Ta'ala yang bernama ataupun yang bermakna Allah, yakni al-ma'budu bihaqqin, tak ada. Kemudian tanbihun, kata muallif kita nak bagi peringatan sikit. Tanbihun masdar nabbaha yunabbihu tanbihan, wa huwa munabbihun wa dzaka munabbahun. Lafaz Allah itu, yakni bermula lafaz Allah itu ismul a'zam khabar. Itu ismul a'zam, nama yang paling agung di sisi jumhurul ulama. Noktah. Jadi ada perbahasan ulama disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Dia kata ada bahas sikit manakah ismul a'zam daripada al-asma'ul husna. Daripada nama-nama Allah yang baik itu al-asma'ul husna, manakah ismul a'zam? Itu nama yang paling agung dan tertinggi sekali. Mana satu? Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan jumhur kata lafaz Allah. Imam Nawawi rahimahullah kata al-hayyul qayyum. Bukannya lafaz Allah ismul a'zam, tapi al-hayyul qayyum. Tu ini dia kata menurut jumhur ulama ismul a'zamnya Allah. Dan ketiadaan dapat maksud di sisi berdoa dengan dia dengan sebut Allah itu. Okey, sekarang ni ismul a'zam ialah nama Allah. Tapi sebab apa orang sebut nama Allah ketika berdoa, dia tu tak dimakbulkan? Ni pun disebut dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Dia pun kata, dan ketiadaan dapat maksud. Maksud ni apa yang dituju, apa yang dihajati di sisi berdoa, yakni tak kala seseorang berdoa dengan dia dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu sebab apa? Kerana luput syarat ijabah yang terlebih besarnya, kerana luput syarat ijabah. Noktah. Kerana luput syarat mengkabulkan doa. Ijabah ni mustajab doa tu dah. Kurang syarat-syarat untuk memustajabkan doa. Jadi dalam berdoa tu ada syarat-syarat dia. Ada syarat-syarat di antaranya ialah mula dengan bismillah, mula dengan puji Allah Taala, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap kiblat dalam keadaan wudu, keadaan sungguh-sungguh. Elok daripada makanan halal, elok daripada makanan yang haram, ambil makanan halal saja. Banyaklah syarat-syarat doa. Jadi ada benda-benda yang yang disebut oleh para ulama, kalau menepati semua syarat-syarat ijabah ni, cukup dia kata ya Allah sekian insya-Allah akan dimakbulkan. Tapi kenapa tak dimakbulkan? Maka dia kata kerana apa? Kerana tidak menepati syarat ijabah. Lepas tu dia kata yang terlebih besar, yakni bermula yang terlebih besarnya syarat ijabah itu khabar makan akan yang halal dan yakni nya sungguhnya habis titik itu. Makan makanan yang halal. Yakni bila kata makan makanan yang halal, maka kena elok makan makanan yang haram lah. Jadi bila kata makan makanan yang halal, kena elok makan makanan yang haram. Jadi sekarang ni ramai makan makanan yang haram, ramai makan makanan yang tidak halal dan tidak haram, yakni syubhat. Jadi macam mana kita nak mustajab doa? Sebab itu orang dulu dia amat menjaga dalam bab makanan ni. Sehingga kan ayam tu dia tak beli di pasar, dia sembelih sendiri. Punya waraknya di dalam bab makanan. Kemudian dan yakni hanya dia tertinggal, dia terjatuhnya tu. Dan yakni hanya sungguhnya sya'an telah mewahyulah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata apa? Musa. Jadi wahyu ni atas dia punya bahasa Arabnya auha. Auha ni menempati maqul qaul. Menempati maqul qaul. Jadi Musa tu maqul qaul bagi wahyulah. Musa, jika menghendaki kamu, yakni menghendaki oleh kamu
bahawa diterimakan doa kamu, maka pelihara olehmu akan perut kamu daripada yang haram dan segala anggota kamu daripada dosa-dosa. Doktor. Itu syarat. Seolah-olah nak memberi isyarat kepada umat dia bahawasanya doa kalau nak mustajab perlu jaga makan, perlu jaga daripada buat maksiat. Dalam kitab perintah penuntut ataupun dalam kitab Ta'limul Muta'alim Tariqat Ta'alum pun dalam bahagian di belakang tu ada satu bab namanya punca-punca yang ditarik rezeki. Punca-punca yang rezeki tak masuk rumah ialah apa? Iaitu seseorang itu melaksanakan dosa dan maksiat. Wal'iyadzubillah. Dan habis itu nokta situ. Kemudian bahas berkaitan dengan Rahman pula. Dan bahawa Ar-Rahman itu nama bagi zat yang bersifat ia zat dengan amat murah. Nokta. Jadi Ar-Rahman makna murah. Jadi Syekh Wal Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala digelar sebagai Pak Da'i Mekah, dia menterjemahkan Ar-Rahman sebagai barah. Itu kata Tuan Guru Haji Saleh Sik rahimahullahu ta'ala. Dia terjemahkan Ar-Rahman iaitu sebagai borah. Borah lah. Ar-Rahman ni borah. Kemudian khas pada lafaznya, lafaz Ar-Rahman, dan am yakni umum pada maknanya, makna Ar-Rahman. Ni terbalik sikit. Tadi khas pada lafaz dan makna, tapi sekarang ni khas pada lafaz, am pada makna. Lagu mana kata khas pada lafaz, am pada makna? Maka disebut dan erti khas pada lafaz itu tertentulah lafaz Ar-Rahman itu nama bagi zat yang amat murah. Nama bagi zat yang amat murah. Siapa zat yang amat murah? Iaitu zat yang amat murah tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuktah. Bila kata begitu, dan tiada harus yakni haram dinamakan dengan dia dengan Ar-Rahman akan yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan dengan jalan idhafat macam tadi, iaitu Abdur Rahman. Tak apa. Nama Allah, nama Ar-Rahman, dua-dua ni khusus pada lafaz. Dengan makna tak boleh siapa-siapa pun menamakan dirinya, menamakan anaknya ataupun orang lain dengan lafaz Allah, dengan lafaz Ar-Rahman, kerana ni khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan jalan idhafat dengan tambah abdu. Sebab itulah Nabi SAW sebut nama yang paling disukai Allah Ta'ala Abdullah thumma Abdur Rahman. Abdullah dengan Abdur Rahman. Kerana apa? Kerana Allah dengan Ar-Rahman ni kita Allah dengan Ar-Rahman ni dia tak boleh dinamakan pada seseorang. Nak namakan Rahman saja tak boleh. Nak namakan Allah saja tak boleh. Melainkan kena Abdullah, Abdur Rahman. Tu. Kemudian dan erti am itu, am pada makna pula macam mana? Dan arti am itu, yakni am pada makna itu, ialah meratailah murah itu kepada sekalian makhluk. Kita kata Ar-Rahman ay Rahman fid dunya lil mu'minina wal kafirina. Jadi meratailah umum lah. Pada makna Rahman itu maha mengasihani, maha murah tu, pemurah pada sekalian makhluk, sama ada kafir ke mukmin ke, dia buh sekali. Tu ya. Sama ada takmim dia, sama ada yang berakal atau tiada. Sama ada orang tu berakal ataupun tidak berakal, orang gila, orang kanak-kanak, bayi. Dan muslim ataupun kafir, sama ada muslim dia orang Islam. Orang Islam tu pula terbelah dua, ada yang mukmin hakiki, ada yang mukmin yang tak hakiki, iaitu munafik. Semuanya Allah Ta'ala beri nafas, semuanya Allah Ta'ala beri rezeki, semuanya Allah Ta'ala beri makan. Itu menunjukkan Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lafaz Ar-Rahman tidak boleh dinamakan pada orang lain, dan makna Ar-Rahman itu tertuju kepada meratai maknanya kepada sekalian makhluk. Dan bahawa habislah Ar-Rahman. Ni sekarang Ar-Rahim pula. Ni masih matan bismillah lagi ni. Dan bahawa Ar-Rahim itu nama bagi zat yang bersifat ia zat dengan amat kasihani. Noktah. Ni kasihani pula, yang maha mengasihani. Tapi yang Rahim ni pula am lafaznya, lafaz Ar-Rahim, dan khas pada maknanya, makna Ar-Rahim. Noktah. Makna dia khas pada Ar-Rahman pula, makna dia am,
lafaz dia khas. Pada Ar-Rahim ni pula lafaz dia am, makna dia khas. Lagu mana tu? Dan arti am, yakni am pada lafaz itu nama bagi zat Allah yang amat kasihan. Am pada makna. Am pada lafaz itulah. Nama bagi zat Allah Ta'ala yang amat kasihani. Satu. Dan harus pula diberikan, dan harus pula dinama apa tu? Dan harus pula dipernamakan dengan dia, dengan Ar-Rahim itu, bagi yang lain daripada Allah. Noktah. Jadi Allah dan Ar-Rahman tak boleh diberi nama kepada orang selain Allah. Tapi berbeza dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim boleh diletakkan dan diberi nama kepada makhluk. Maknanya kalau kita sebut Rahim saja, kita beri nama dia Rahim saja, tanpa kita idhafat dengan abdu, boleh, tak ada masalah. Dan arti khas itu, yakni khas pada makna itu, tertentulah amat mengasihani Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat itu bagi yang kaum mukminin jua, yakni sahaja. Kan kita kata Ar-Rahim, makna Allah Ta'ala hanya mengasihani orang-orang mukmin di hari kiamat dengan memberikan syurga, beri nikmat syurga, mempermudahkan hisab, mempermudahkan lalu sirat, memberikan penglihatan yang cukup untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu perkara-perkara yang termasuk dalam Ar-Rahim, hanya khusus makna dia, yakni khusus terkena kepada orang mukmin sahaja. Adapun orang kafir tak ada. Lepas tu dia kata tiada bagi kaum yang kafir. Bagi kaum yang kafir tak ada. Bagi kaum yang kafir tak ada. Tak dapatlah Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rahman Allah dapat. Sebab itu orang kafir bila dia mati dalam keadaan kafir, mereka itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang mukmin masuk dalam neraka Allah kalau tak diampuni dosa, tapi akhir sekali dia akan masuk syurga juga, dengan sebab ada iman secebis di dalam hati. Disebabkan itulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tambihun, ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Tu takdirlah, tadi lupa. Nabbaha yunabbihu tambihan. Apa tambihun? Iaitu ay hadzal kalam, bermula kalam ini, munabbihun, memberi peringatan, ia hadzal kalam, liman ghafala, bagi orang yang lalai. Ini majas mursal, majas percakapan majah ni, iaitu hadzal kalam, apa yang nak disebutkan inilah yang memperingatkan. Bukan kalam tu yang peringatkan, hakikatnya orang yang cakap lah yang peringatkan. Tu maksud dia. Itambihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Dia kata bermula makna Rahman itu. Apa makna Rahman? Bermula makna Rahman itu amat murah, noktah. Situ ya. Dan makna Rahim itu amat kasihani, noktah. Nak bahas lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, tak apalah, tu senang dah. Lepas tu, dan bermula asal kedua-duanya, asal Ar-Rahman Ar-Rahim itu kesiang belah hati. Dia hijau dengan ngo. Macam cakap Terengganu. Ngo belaka. Kesiang belah dalam hati. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim asal pada Rahimah ni dia kesiang belah dalam hati lah. Tu asal dia. Jadi sekarang ni kita mengitlaqkan, kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala ada kesiang belah dalam hati. Seolah-olah Allah ada hati ke? Kalau Allah ada hati, itu sama dengan makhluk. Dah kalau tak kata, kan kita dah nafikan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dah macam mana kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim sabit bagi Allah? Ni nak bahas ni lah. Dan lembut hati atau kepada kesian belah. Lembut hati, riqqatun fil qalbi. Ar-Rahman Ar-Rahim mana ar-riqqatu fil qalbi, ada kelembutan, suatu kelembutan dalam hati. Yang membawa ia Allah akan amat, yang membawa ia Allah akan memberi dan membuat baik. Yang itulah mendorong kepada Allah Ta'ala memberi dan buat baik. Jadi kita seolah-olah menyandarkan kesiang belas dalam hati ataupun lembut hati itu pada Allah Ta'ala.
Kerana kita melihat Allah Ta'ala memberi rezeki, Allah Ta'ala buat baik, ihsan dan sebagainya. Itu menunjukkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dah lagu mana ni? Tu. Maka dia kata, dan kedua-duanya Rahman dan Rahim itu dengan ini makna. Mana-mana? Makna kesiang belah adalah hati dan lembut hati itu. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mustahil pada akal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Noktah. Mustahil sebab apa? Sebab itu seolah-olah ada sifat makhluk. Lembut hati. Kesiang belah. Sebab itulah contoh kita kata Allah Ta'ala murka ataupun marah. Bukannya perasaan macam kita. As-sabur, Allah Ta'ala maha sabar. Bukannya sabar perasaan macam kita dah. Ar-Rahman Ar-Rahim, kesiang belah adalah hati, lembut hati. Itu perasaan. Itu bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makhluk. Jadi makna tersebut mustahil. Lepas tu kita nak tanggung makna mana bila kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dia kata, maka dengan sebab itu, dengan sebab mustahil Allah Ta'ala kita berikan makna kesiang belah hati dan lembut hati pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan sebab itulah adalah maknanya, makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim itu ialah iradatul ihsan. Maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu iradatul ihsan, berkehendak buat baik. Jadi bila iradatul ihsan itu merujuk kepada sifatul zat, iaitu sifat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, arti iradatul ihsan ialah menghendaki buat baik. Menghendaki buat baik. Jadi bila berkehendak ni dia ada sifat iradat. Itu merujuk kepada sifatul zat. Iaitu menghendaki buat baik itu sifat zat. Sifat zat, ada sifatul zat yang qadimah, yang qadim. Mana iradat? Ataupun ataf kepada mana? Ataf pada iradatul ihsan. Ataupun maknanya, makna Rahman dan Rahim itu al-ihsan. Dibuangkan iradah. Bila kata al-ihsan, artinya, arti al-ihsan membuat baik. Iaitu membuat baik itu sifat fi'il. Sifatul fi'li, sifat yang menunjukkan perbuatan Allah. Memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, itu sifatul fi'li, sifat yang menunjukkan perbuatan, bukan sifatul zat, bukan sifat yang merujuk pada zat Allah, bukan. Tapi kalau iradah, kudrah, hayat, sama', basar, kalam, itu merujuk kepada sifatul zat, sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasanya kalau sifatul fi'li, sifat yang menunjukkan perbuatan ni akan bersangkut paut dengan ta'alluq tanjizi hadis qudrat. Ta'alluq tanjizi hadis qudrat. Noktah. Dan sifat fi'il pula itu baharu. Baharu. Dia bukan qadim. Ni atas pandangan Asy'ariyah. Sifatul fi'li hadithun. Sebab dia baru buat. Dia berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi hadis qudrat. Bila tanjizi hadis baru berlaku. Jadi barulah. Dengan makna, apa makna baharu fi'il perbuatan tu? Dengan makna bahawasanya sya'an berdatang-datangan kemudian daripada ketiadaan. Asalnya anak kita tak ada sekarang, akan datang ada. Lepas tu cucu kita tak ada sekarang, akan datang lagi ada. Jadi bila kata ada tu, anak kita, cucu kita, siapa yang buat? Allah Ta'ala. Baru buat. Mana daripada tak ada kepada ada. Itu baru lah. Maka adalah ia membuat baik itu, ihsan tu amrun i'tibari. Adapun iradatul ihsan itu amrun wujudi, itu merujuk kepada iradat Allah, kehendak Allah Ta'ala. Tu dia panggil sifatul zat yang qadim. Adapun sifatul fi'li, sifat yang menunjukkan perbuatan, iaitu al-ihsan. Al-ihsan tu amrun i'tibari, kerana itu perbuatan. Membuat baik itu perbuatan. Kita faham seseorang, contoh kita di sebuah makhluk, kita faham seseorang menolong seseorang yang lain, faham daripada perbuatan tu, kita kata dia ini ada buat ihsan. Tak ada ihsan tu, dia bukan macam satu seketul macam kitab ni, ni namanya ihsan, ataupun satu sifat warna biru tu ihsan. Tak ada. Ihsan tu bukan macam ma'arad, bukan macam jirib, dia bukan.
Bahkan dia itu sifat juga, sifat yang amrun i'tibari yang kita faham. Macam contoh menyapu. Menyapu perbuatan. Perbuatan menyapu itu amrun i'tibari. Yang adanya tukang sapu, adanya penyapu, adanya benda yang disapu itu sampah. Perbuatan orang yang menyapu, kuih dia punya penyapu tu kepada perkara yang disapu dipanggil apa? Menyapu. Jadi menyapu tu tak ada di penyapu, tak ada di tukang sapu, tak ada yang disapu. Tapi hasil daripada gabungan tiga-tiga ni, bila orang tu buat kerja, maka kita panggil dia sedang menyapu. Tu Dan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan dia dengan Rahman dan Rahim itu tiada dengan makna bahawasanya sya'an ada kemudian daripada ketiadaan. Bukannya maksudnya Allah Ta'ala bersifat Rahman Rahim dengan makna Allah Ta'ala dulunya tak bersifat Rahman Rahim, kemudian Allah pun bersifat Rahman Rahim. Sebab kita kata sifatul fi'li baharu. Takut kita fahamnya Rahman Rahim baharu. Makna sebelumnya Allah Ta'ala tak bersifat Rahman Rahim, sekarang baru bersifat Rahman Rahim. Bukan begitu. Bukan begitu makna dia. Rahman Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim tu sejak azali memang dah bersifat Allah Ta'ala begitu. Cuma nak tanjiskan Rahman Rahim, kalau atas pandangan kata ihsan, makna buat baik, Allah beri rezeki, Allah cipta makhluk, Allah matikan, Allah menghidupkan. Contohlah apa-apa perbuatan Allah yang baik-baik tu, hak tu mendatang. Dulunya tak ada, sekarang baru ada. Yang sejajar dengan iradat Allah sejak azali. Bukan bermakna Rahman Rahim itu baru Allah bersifat, bukan. Sebab apa kata begitu? Kerana mustahil bersifat Allah Ta'ala dengan baharu. Mustahil. Kita sudah bincang dalam kitab-kitab yang lepas bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam. Bila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam, maka mustahillah baharu. Habis. Tatimmatun. Ni satu penutup pula. Bermula takdir tempat ta'aluk dengan umpama aku memulai itu, jika adalah bismillah itu keluar ia bismillah daripada segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Nokta. Sekarang ni nak bincang ta'aluk pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia panggil harah jar asli. Bila harah jar asli, selepas harah jar asli dimajrurkan bagi bawah kasrah. Dan harah jar asli itu dia ada ta'alluq dia. Dia ada apa? Dia ada ta'alluq. Bila dia berta'alluq, maka dia ada muta'allaq, tempat gantung dia ikut mana. Apakah lafaz yang digantungkan? Apa lafaz yang berkait dengan ba tu? Ba tu ta'alluq ataupun muta'alliq. Dia nak berta'alluq dengan sesuatu yang mahzuf, dia panggil muta'allaq. Jadi harah jar asli ni dia ada makna, lagi pula menjarkan atau memajrurkan lafaz selepasnya seperti ismi, tengok baca bawah bawah, dan dia ada muta'allaq. Maka dia kata bermula takdir tempat ta'aluk. Tempat ta'aluk ni muta'allaq tu lah. Dengan umpama ni makna contoh. Mana boleh lagi selain pada ni. Aku memulai. Boleh ya. Boleh kita takdirkan aku menulis. Boleh. Ataupun penulisan aku, permulaan aku, boleh berlaku. Tapi aku memulai ini seolah-olah yang nak menunjukkan fi'il abtadi'u. Ini fi'il yang am lah. Dia takdir begitu tu jika adalah bismillah itu keluar ia bismillah, terbit ia bismillah daripada segala hamba Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau hamba Allah. Jadi kalau hamba Allah bila ucap bismillahirrahmanirrahim, tak payah dah sebut abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab sudah difahami melalui qarinah perbuatan yang dia akan buat. Contoh kalau dia menulis bismillahirrahmanirrahim, mana u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan pula, makan, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim. Tak payah kata kulu bismillahirrahmanirrahim. Tak payah. Sebab qarinah makan tu menunjukkan takdir dia sudah ada, iaitu akulu, aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan keberkatan bismillahirrahmanirrahim. Tu kalau lahir daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jika keluar ia bismillah itu daripada Allah taala. Jadi kalau Allah sendiri yang ucap, bagaimana pula? Maka tiadalah takdir dengan demikian tempat ta'aluk yang umpama aku mulai itu. Tak ada lah. Kalau bismillah daripada Allah Ta'ala,
bukan bermaksud aku memulai, aku buat ini, aku buat itu, bukan. Lepas tu, kerana apa? Sebab apa? Kerana makna bismillah pada ketika itu, pada ketika mana? Pada ketika Allah Subhanahu wa taala bercakap bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu makna dia ialah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ini khusus bagi Allah. Makna bagi bismillah. Bukan makna bagi bismillah. Dia panggil tatkala mengucap bismillah, bukannya takdir ta'alluq lagi tak. Tapi kalau Allah Ta'ala, dia akan bermakna begini. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Apa dia tu? Artinya, arti bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu ialah dengan akulah barang yang telah ada, dan dengan aku lagi ada barang yang lagi akan ada. Noktah. Dengan sebab akulah telah ada benda yang ada, dan dengan sebab akulah akan ada benda yang akan ada. Mudah tu. Dan adalah pada ba itu, ba pada bismillah itu, isyarat kepada sekalian akidah. Dia kata gitu. Ba pada bismillahirrahmanirrahim tu merujuk kepada segala akidah. Bukan weh. Ni kalau dapat puak tu habis kita. Sebab apa? Kerana bahawa tiada ada barang yang telah ada, dan barang yang lagi akan ada itu, melainkan bagi Tuhan yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan, dan maha suci ia Tuhan daripada segala sifat kekurangan. Noktah. Sebab kita kata bila Allah sebut bismillahirrahmanirrahim, maknanya bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah, dengan ba tu. Ba tu lah bi dengan ba tu lah. Dengan akulah telah ada apa yang telah ada, dan dengan akulah akan ada apa yang akan ada. Jadi nak ada ke sesuatu, sama ada telah ada ataupun akan ada, mestilah Allah ataupun Tuhan itu bersifat dengan sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat kekurangan. Maha suci daripada sifat kekurangan, bersifatnya Allah dengan segala sifat kesempurnaan, itulah tauhid, itulah yang merangkumi seluruh aqaidul iman, iaitu aqaidul iman berkaitan dengan ketuhanan, iaitu sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dan maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Naqta. Tu. Hak ni seperti. Ini bermula perkara yang tersebut ini adalah ia seperti barang yang menyebutkan kekurangan itu. Yang menyebutkan barang itu, baranglah, oleh setengah-setengah a'immatut tafsir, imam-imam ulama-ulama tafsir. Dia kata ba itu merujuk kepada mana? Merujuk kepada seluruh aqaidul iman. Kemudian habis titik, habis dah perbahasan bismillah satu muka. Satu muka lebih ni. Maka dia kata dan adalah, mana hilanglah. Dan maha suci ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan. Memulai musannif pula dengan mula yang kedua. Nak masuk muqaddimatul kitab, khutbatul kitab. Bismillah habis dah bahas. Ini nak mula yang kedua. Apa dia panggil? Ibtidak idhafi. Kalau bismillah ibtidak hakiki. Kerana mengikut, sebab apa dia buat ibtidak yang kedua? Ibtidak idhafi. Kerana mengikut dengan Quran. Ini mengikut oleh musannif dengan Quran yang maha mulia, Al-Quranul Karim. Mana? Iaitu surah Al-Fatihah. Dimulakan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu alhamdulillahi rabbil alamin. Tu hamdalah tu. Ya, hamdalah tu dia panggil ibtidak idhafi. Basmalah tu ibtidak haqiqi. Dan ataf kepada mengikut, dan beramal, yakni beramallah oleh musannif dengan muqtada hadis. Muqtada lagi. Muqtada ni mafhum, ataupun apa yang dapat difahami, apa yang dapat ditetapkan, hasil daripada faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Macam tadi ya, cuma tukar hamdalah ya. Kullu amrin zibalin la yubda'u. La yubda'u. Ini sini tulis la yubtada'u. Kalau ikutkan, kalau yang retinya, yang selalu kita jumpanya, la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa abtar. Dia kata apa? Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula tiap-tiap pekerjaan yang dicita-cita, yang dicita-cita pada syarak.
yang tiada dimulai dengan alhamdulillah, maka iaitu tiap-tiap pekerjaan tu terpotong, yakni qalilul barakah. Noktah. Okey. Sekarang ni sebab apa dia kata muqtada, ataupun biasanya orang kata mafhum hadis, sebab dalam hadis tak disuruh untuk mula dengan alhamdulillah, tak disuruh dimula dengan bismillah macam tadi, tapi hasil daripada faham Rasulullah cakap gitu, kalau tak ada tak mula dengan bismillah, tak mula dengan alhamdulillah, kurang berkat, mana suruh lah tu. Muqtada hasil fahaman cakapan Rasulullah tu, mana suruh mula dengan bismillah, suruh mula dengan alhamdulillah walaupun dia tak sebut secara sarih. Tu yang pertama. Dan kerana memberitahu ia atah kepada mana ni? Atah kepada mengikut tu. Tadi kata mengikut dengan Quran, lepas tu dia kata alhamdulillah, lepas tu dia beramal dengan muqtada hadis. Ni yang ketiga. Dan kerana nak beritahu ia musannif, nak khabar akan bahawasa permulaan itu dua bahagi. Noktah. Nak katanya ibtidak ni ada dua jenis. Pertama ibtidak hakiki, yang kedua ibtidak idafi. Ibtidak hakiki bismillahirrahmanirrahim, ibtidak idafi alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sebab itulah dia mulakan bismillah, lepas tu alhamdulillah. Nak bagi tahu ada dua ibtidak. Maka dia kata pertamanya permulaan hakiki. Apa dia? Iaitu permulaan hakiki, permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud dan tiada mendahulu akan permulaan hakiki oleh suatu yang lain. Noktah. Dia berada di hadapan daripada maksud. Maksud ni benda yang nak kita tulis semua lah. Dia berada di hadapan, lagi pula benda ni tak didahului oleh benda lain. Itulah dia panggil ibtidak hakiki. Permulaan, betul-betul permulaan. Mana dia tu? Iaitu mana tadi? Hilang dah. Yang tiada dimulai, mana tadi hilang dah. Sekalipun dan tiada mendahulu seperti bismillah itu. Ini bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah boleh, yang lebih afdal bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua permulaan idafi. Yang kedua daripada dua permulaan tu ialah permulaan idafi, sampingan. Iaitu permulaan idafi, permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Dia berada sebelum daripada tujuan yang ditulis, ataupun dia berada, itulah tujuan yang ditulis, yang nak ditulisnya berkaitan tauhid. Jadi sebelum berkaitan dengan tauhid itu, dia ucap alhamdulillah. Satu. Kemudian, dan jikalau mendahulu akan permulaan idafi itu oleh suatu yang lain sekalipun. Tapi bezanya ialah dia boleh mendahului oleh benda lain daripada ibtidak idafi. Jadi dia berada di hadapan maksud, dia berada di hadapan sebelum perbahasan yang nak dibahaskan, dan walaupun begitu dia boleh didahului oleh benda lain. Itu apa yang didahului dengan apa? Didahului dengan bismillah tu, lepas tu baru alhamdulillah. Kalau tak nak bismillah, alhamdulillah terus pun boleh juga. Boleh berlaku. Kemudian dia kata iaitu seperti alhamdulillah. Sebelum itu ada bismillah pun boleh, tak ada bismillah pun boleh, terus alhamdulillah pun boleh. Maka iaitu alhamdulillah telah didahulukan dia kan alhamdulillah dengan bismillah. Noktah. Jadi kalau tak mula bismillah terus alhamdulillah pun boleh juga. Maka berkata ia musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'na bi'ulumil musannif fid darain ay fid dunya wal akhirah. Tu bahasa Arab sikit ditulis tu. Maka berkata, ni nak masuklah syuruk, nak masuklah ibtidak idafi. Wa nafa'na, mudah-mudahan ini dipanggil khabariyah lafzan insya'iyah makna, mudah-mudahan memberi manfaat ya Allah akan kami dengan ilmunya musannif fid daraini. Nafa'ana ta'alluq fi, nafa'ana muta'allaq fi muta'alliq. Ad-daraini itu jar majrur, daraini itu mutsanna, ai fid dunya wal akhirah. Ad-dar tempat, negeri dunia, negeri akhirat. Masuk matan dia. Dalam kurungan tu matan dia lah, iaitu Faridah Al-Farai.
Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqini. Habis, tutup kurungan. Tu dia punya matan. Artinya, arti kata musannif tu, bermula segala puji itu, yakni. Dia yakni lagi. Artinya bermula segala puji itu, yakni. Apa puji itu? Dia kata, puji yang empat itu. Dia kata, puji itu, yakni puji yang empat itu. Dia dah janji dah pada muqaddimah kita dulu, dia nak huraikan ibarat. Dia nak huraikan ibarat, dia nak kembalikan a'id dhamir, dia nak takdir belaka. Jadi, bermula segala puji itu mana? Yang ni segala puji yang empat itu. Dia buat main dulu yang empat tu dia. Apa yang empat tu? Pertama daripada empat, puji qadim bagi qadim. Yang ni Tuhan puji diri sendiri. Tuhan puji diri sendiri. Iaitu puji qadim bagi qadim, puji Allah Ta'ala akan diri Allah Ta'ala pada azali. Pada azali bukan waktu baru. Pada azali. Mana seperti kata firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong dan sebaik-baik maula. Maula lebih kurang. Maula dengan nasir. Sebaik-baik penolong. Penolong belakang tu. Maula wa ni'man nasir. Arti ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Maula tu Tuhan lah. Okay? Maula Tuhan Tuhan lah. Noktah. Dan kedua daripada empat puji itu, puji qadim bagi hadis, iaitu puji qadim bagi hadis, puji Allah Ta'ala akan anbiya Allah. Ni contoh. Kalau puji wali Allah pun boleh juga. Dan awliya'nya baru sebut. Dan awliya'nya awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini puji pada Nabi Ayyub alaihi salam. Arti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaik-baik hamba, sebaik-baik hambaku itu yang banyak taubat. Siapa dia? Nabi Ayyub alaihi salam. Itu yang kedua. Dan ketiga daripada empat, puji hadis bagi qadim, iaitu puji hadis bagi qadim, puji hamba akan Tuhan hamba. Seperti kata hamba, alhamdulillahilladzi hadana. Arti alhamdulillahilladzi hadana itu puji itu bagi Allah yang menunjuk ia Allah akan kita. Dan habis titik. Tu yang ketiga. Macam Syekh Ahmad Fatani, dia puji Allah Ta'ala juga tu. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhidi wal yaqini. Dan yang terakhir itu, dan keempat daripada empat puji hadis bagi hadis, puji sesama makhluk, iaitu puji hadis dan hadis, puji setengah hamba, yakni sebahagian hamba akan setengahnya, yakni sebahagian hamba Allah yang lain. Seperti kata seorang, Zaid itu orang yang boroh. Zaid itu orang yang boroh. Boroh sini orang yang murah, suka sedekah, murah hatilah. Dia infak gitu ya, duit dia tu boroh, bukan boroh hak membazir ni, boroh yang terpuji. Seperti Ar-Rahman pada ayat terjemah, Tuhan yang maha boroh, iaitu Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada seluruh makhluk, sama ada kafir ataupun munafik. Ketahui olehmu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.